Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam reformasi buat semua penonton Terus Terang. Program Terus Terang dibawakan khas dari studio kita Budak Ampang. Setelah 2 minggu kita bercuti sempena menyambut Lebaran, kali ini kita bertemu sekali lagi untuk episod yang ke-9, yang mana seperti biasa kita akan bawakan tetamu jemputan kita untuk mengupas dan berterus terang berkenaan tentang isu-isu yang berkait tentang politik dan juga isu semasa. Seperti yang kita telah dengar baru-baru ini, bilangan kes pun telah banyak. Jadi sebelum kita mulakan, suka juga untuk saya memesan kepada semua penonton untuk terus jaga SOP dan pastikan kita lawan habis-habisan COVID-19 ini. Seperti biasa, program kita tidak akan sah kalau tak ada seseorang yang akan mengupas pandangan dan juga melontarkan soalan-soalan yang dinyatakan oleh netizen, yang mana soalan-soalan ini pastinya datang daripada sosial media, tidak lain tidak bukan sosial media Datuk Hans Aizat. Baik, khabar? Sihat, Datuk? Lama kita bersama, dah 2 minggu. Seronok juga ini ya. Akhirnya kembali juga kita ya. Yeah. Alright, jadi untuk program episod kali ini menariknya berbanding dengan episod-episod sebelumnya, kerana episod sebelumnya pastinya tetamu jemputan kita semuanya lelaki. Cuma untuk episod kali ini kita bawakan khas tetamu jemputan kita daripada golongan wanita yang akan mengupas pandangan sisi isu semasa dan politik dari pandangan dan sudut wanita. Tetamu jemputan yang saya maksudkan ini ialah tidak lain dan tidak bukan ialah YB Roziah Ismail. Apa khabar YB? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat ya. Untuk makluman para penonton Terus Terang, YB Roziah Ismail merupakan ahli Majlis Pimpinan Pusat Keadilan dan juga Adun Batu Tiga Selangor, dan yang terbaru merupakan Ketua Wanita Keadilan Selangor. Jadi tak lain tidak bukan topik-topiknya pastinya adalah berkait tentang wanita untuk episod kali ini. Jadi untuk soalan pertama YB ya. Kita tak membazir masa YB. Kita terus tanya soalan ni. Setengah jam je kita ada. Okey YB, baru-baru ini kita telah dikejutkan dengan satu isu yang viral apabila seorang pelajar wanita membuat laporan polis kerana gurunya membuat jenaka tentang rogol di sekolah. Jadi sebagai Ketua Wanita Keadilan Selangor, pastinya isu ini sedikit sebanyak memberi kesan. Kerananya bila benda ni melibatkan atau isu ni melibatkan wanita, dan apakah pandangan YB berkenaan isu ini, terutamanya berkait tentang kehormatan dan keselamatan wanita? Silakan YB. Okey, terima kasih. Ini topik yang menarik, panjang juga dibicarakan. Tapi ini bukan isu kita nak bincang disebabkan sebab Ain ke atau Cindy Ong ke punya cerita kan. Tetapi sebenarnya ini adalah satu perkara yang perlu kita address. Ya. Benda ni dah lama berlaku, kemungkinan cetusan itu je bermula dengan seorang anak muda ataupun sekolah, pelajar sekolah yang berkongsi tentang apa yang berlaku di tempatnya. Tetapi isu asas dia, saya tengok perkara ni tentang bagaimana ya kita kena melihat tentang isu keselamatan atau isu wanita ini kan. Daripada zaman berzaman, wanita ini apakah kita telah pun meletak kedudukan yang betul di tempatnya ya. Kadang-kadang kita lihat wanita ni sesuatu ataupun isu-isu lah, kita kata wanita, isu-isu berkaitan dengan wanita ni kadang-kadang kita rasa ianya ada keutamaan nak diadres, atau ada kita kata tak apalah benda ni kecil je kan. Orang perempuan tak kerja ni contohnya tak apa, gurau-gurau sikit pasal wanita ni tak apa, main-main cerita tak apa. Tetapi kita kena ingat to protect everybody, tak kira lelaki atau perempuan. Saya masa saya mula bergerak dalam pergerakan wanita, tak masuk politik lagi masa tu. Saya terfikir tentang kenapa ya bicara tentang keselamatan ini orang tidak melihat bahawa meletakkan kedudukan wanita itu di tempat yang betul itu sebenarnya adalah the ultimate untuk menunjukkan bahawa
dunia itu telah mula meletakkan respect yang baik. Okey. Itu orang kata bahasa sekarang hormat wanita lah. Hormat wanita. Tapi betul? saya berdasarkan satu cerita sebenarnya. Zaman dulu-dulu, zaman orang kata Rasulullah dan zaman sahabat-sahabat dulu, bila ditanya tentang apa dia satu perkara yang boleh kita kata dunia ini selamat. I'm talking about indicator, indikator. Macam kalau kat Malaysia, dekat sekarang ni cerita mungkin CCTV kot kena pasang sebab kita kerajaan kan, Selangor kita kerajaan. Kod CCTV ke, polis ke kena tambah kan, ataupun nak kena ada alarm ke, watch group ke, whatever. Tetapi zaman dulu dah bicara benda ni. Betul. Dia bercakap tentang kalau kita nakkan ukur dunia ini selamat adalah bila seseorang wanita itu keluar daripada rumah dia. Waktu malam dia sebut. Bukannya keluar je gitu. Waktu malam ke suatu tempat yang jauh. Dan dia pulang semula ke rumahnya dengan selamat. Itu indikatornya. Jadi kalau seorang anak muda Ain pergi ke sekolah, dia tak rasa selamat kat situ. Dia rasa cikgu dia boleh bergurau benda-benda yang begitu menyakitkan, begitu sensitif. Boleh menjadi sensitif, boleh menjadi satu budaya ataupun satu benda yang merosakkan moral dan minda pelajar tu. Betul. Kan? Jadi something yang saya rasa kan satu benda yang betul dibuat oleh Ain, berkongsi kepada dunia tentang pandangan dia. Walaupun lepas itu dia macam-macam lah kena pada dia kan. Tetapi pada saya, ambil cerita saya tadi, indikator keselamatan itu, bila seorang wanita itu dia tak rasa selamat. Ya? Itu adalah benda paling asas. Paling asas. Maknanya orang lelaki tak rasa selamat tu betul juga, ada juga. Tetapi kalau wanita rasa tak selamat, it means something wrong with the environment. Baik manusia ataupun environment yang sedia ada. Sebab tu ia bukan satu benda yang senang lah. Sekarang ini Ain seorang yang berani, pelajar sekolah, saya rasa dia tahu hak dia. Dia tahu mungkin olahan cerita itu dia tak kata tentang dia nak articulate benda itu sebenar, tapi dia rasa concern, dia rasa risau. Ya, bila gurauan itu mungkin mendorong kepada tindakan yang negatif. Ya, boleh kepada budak atas umur tetapi tidak kepada bawah 17 tahun contohnya. This is something wrong. This is morally wrong. Agama pun salah kan. Jadi pada saya orang kata macam-macam pada Ain kan. Alah dia pun sendiri macam ni lah, macam tu. That is not the point. Exactly. The point is actually bila wanita itu tergugat rasa tidak selamat itu. Betul. So besar tu, isu dia besar. Tetapi dia, saya salute Ain walaupun saya tak pernah berjumpa dengan beliau. Saya salute keberanian beliau membuka cerita-cerita lain. Saya nak bagi tahu wanita keadilan telah mengumpulkan 300 testimoni, ratusan testimoni yang bersedia untuk membuka cerita-cerita ini. Sebab itu penting kita membicarakan tentang apa akta yang melindungi Sexual Harassment Act. Kita bercakap masa kita mula-mula lagi menang di peringkat persekutuan. Tetapi apakah kita telah serius untuk membicarakan Sexual Harassment Act ini dengan sebaiknya? Sebab benda tu tak nampak. Betul. Ya, itu penting. Itu komen saya lah. YB, kalau saya just nak tambah sikit sini di mana isu-isu di sekolah ataupun pertama saya nampak adalah pertama, adakah cikgu-cikgu kita, orang yang mendidik anak muda kita ni adalah mereka macam katakan ditapis, dilihat sebagai are you qualified enough, just bukan untuk membaca buku teks dan menulis di atas whiteboard, tetapi juga untuk mendidik individu-individu ni sebagai menjadi masyarakat yang bercontoh di masa hadapan. You see? So quality of cikgu tu harus dinilaikan semula mungkin ya. Kedua, pay grade cikgu ni daripada hari pertama saya cakap low income, saya cakap mid or low income range kan. So ini adalah orang-orang yang mendidikkan anak muda-muda kita. So we have to look at kita dah bincang actually episod 6 ke 5 minimum wage issue. Di mana quality of cikgu yang ada di dalam sekolah-sekolah didikan kita adalah yang ke tahap yang international atau level yang kita rasa inilah ibu bapa mereka setuju dan rasa confident hantar anak-anak mereka kepada sekolah pertama. Kedua, anak-anak muda dan bukan wanita, mereka mungkin tidak tahu tentang hak mereka. Ketakutan untuk mengeluarkan
statement atau pergi ke balai polis. They feel they are threatened daripada lelaki yang lelaki rasa lebih besar, lebih kuat, kan? Betul. So the threat yang dia rasa tu adalah satu isu yang saya nampak dari anak-anak muda kita. Betul. So they need to know their rights. Kalau you tahu your rights, dia orang akan mungkin lebih berani untuk mengeluarkan isu tu kepada pihak polis sampai pihak berkuasa. These I think little things yang saya rasa we have some acts I think. Tapi mungkin perlu dikuat-kuasakan dengan lebih. Hans bercakap tentang tadi kualiti guru, contoh tentang gaji itu satu cerita lah. Kualiti guru, tentang apakah dorongan yang membuatkan kita berani. Tetapi kadang-kala apa yang lebih penting adalah kedangkalan semua pihak memahami sesuatu isu tu, itu yang paling crucial. Maksudnya kita pergi, contoh ya, Hans saya ada banyak cerita tentang bagaimana wanita pergi, ya, dia kena dera lah, macam pergi ke contoh ke balai ataupun pihak-pihak yang dia rasa dia nak minta tolong, tetapi kedangkalan memahami masalah itu, balik je lah. Ya. Tak payahlah. Tak payahlah. Tak payahlah. Saya nak share sikit. It's very frustrated. Saya nak share juga, ada kawan-kawan saya yang mengatakan bila mereka pergi ke roadblock, kadang-kadang pihak berkuasa pun cara dia cakap dengan wanita tu tidak menghormati kepada wanita juga. Ada saya dengar. Ramai cakap, apa you tahu I baru kena macam ni. Saya tak nak cakap lah siapa kan. It's better I just keep the information to myself. Tapi tidak harus dilakukan. We are going through COVID times. We are going through tough times dalam negara kita. This is where pihak berkuasa, the people, government servants, kita punya masyarakat juga. Don't depend juga government servant saja. Kami sebagai rakyat, kami tiga juga di sini harus mengambil inisiatif sendiri. Betul. You see, so tak kira lah status ke, VIP ke, government servant ke, irrelevant. Dia punya keywords, Hans. Kita gagal memahami dan menjiwai. Empathy tu pun. Empathy. Ya, kalau kita tak kira lah siapa pun kita, ya, you boss ke, you ada kuasa ke, you orang bawah ke, tetapi siapa pun datang pada kita, kalau kita ada sedikit empati tu atau empathy, menjiwai, memahami tu, kita akan rasa sunduk pandang kita buat jawapan ataupun kita tackle the issue different. Betul. Ya, this is the thing yang saya rasa kita gagal. Betul. Ya, kita gagal. Cikgu itu gagal untuk memahami situasi ataupun bagaimana untuk mungkin mengolah isu itu dengan cara yang lebih baik. Kan? Ada banyak cara dia boleh mengolah, tetapi jangan menggunakan. Kita ni banyak bergurau. So, bila bergurau macam kata orang kalau gemuk you sekarang, dia akan cakap direct kat muka dia. Cakap, kalau saya kat Dewan Negeri saya dah bangun dah. Saya belasah aja. Itu yang sepatutnya. Adu-adu yang cakap tak. Tapi YB, kita patah balik kepada pergi ke parlimen. Kalau pergi ke parlimen, cara YB kita dalam parlimen tengah berdebat tidak menghormati antara sama lain, and sometimes lelaki kepada wanita. Dan saya nilaikan, saya tengok apa YB ni cakap kepada wanita. Tak rasa hormat, kan? I feel sebagai rakyat Malaysia saya malu. Minta maaf, saya malu. You know, and this sort of individuals, walaupun di dalam parlimen, should not be wakil rakyat. Bila mereka buat sesuatu itu, dia mesti ada law di dalam parlimen cakap you are disrespecting and tidak mendidik anak muda kita atau masyarakat kita. There must be sort of law. Kan? Anyway. Okey, jadi bila YB sebut tadi tak empati, lepas tu bila nak melihat sejauh mana ke baiknya suatu sistem itu, bila kita lihat environment perginya dan baliknya selamat, kan? Jadi bila dalam keadaan sekarang lah YB, kita dengan teknologi kita pelbagai, dan isu ni pun puncanya bermula bila ada sebaran di media sosial. Jadi bila kita tengok sosial media kita lah YB, netizen kita pun boleh tahan juga. Sampailah baru-baru ni pun sebuah negara pun agak koyak bila kena dengan netizen kita. Jadi berkait tentang netizen, untuk soalan yang berkait juga dengan soalan pertama tadi, apa pendapat YB lah berkenaan, sebab secara tidak langsung kadang-kadang kata-kata yang keluar di bahagian komen, kan, kita boleh nampak macam ada unsur cyberbully. Dan kalau kita relate pula, cyberbully ni pun kadang-kadang dah jadi macam satu isu yang sangat berat, especially berkait tentang isu kesihatan mental, terutamanya wanita. Apa pandangan YB? Saya mudah je. Bully ni tak kira lah cyber ke, fizikal ke, it's a bully. Apa? Ada mangsa, ada pemangsa. Okey. Kalau kita kata pemangsa, apa yang akan berlaku? Kenapa ia berlaku satu? Lepas tu apa yang berlaku, kita tengok, kan? Bully ni
bila seseorang ingin mengawal sesuatu atau nak menunjuk kuasa dia ataupun nak buat apa-apalah dia rasa, sama ada dia gunakan medium terus ataupun melalui cyber, whatever medium dia. So tetapi yang kita risau sekarang ni sebab kita punya medium communication adalah banyak menggunakan cyber. Betul. Di situ yang kita risau. Saya pick up benda ni sebab saya nak sebut it's not about the cyber bully only. The bully itself is a problem. Bully itu dah satu budaya yang tak betul. Okey? Bila kita kata cyber bully, lagi kita risau sebab kita tak nampak orang tu. Kita tak tahu dia, kan? Kita tak di mana orang ni duduk pun kita tak tahu. Kita nak tangkap dia pun entah dia gunakan fake account ke whatever lah, kan? Isu juga. So siapa nak jamin benda ni dapat dikawal? Itu problem dia. Okey? Adakah perkara-perkara yang boleh, saya cakap selalu sebagai laku pembuat dasar, boleh memastikan bahawa rakyat rasa come on lah, this is a bully. Saya perlukan satu tempat untuk saya menyatakan benda ini. Tapi apa yang saya tengok, netizen, cyber, ada yang pro, ada yang betul. Maknanya penting kita tengok ada concern rakyat yang lebih ambil berat. Betul. Dia nak ambil tahu. Lepas tu dia pun bagi pandangan. Kadang-kadang dia bagi pandangan itu, kadang-kadang dia tak perasan, dia membuli dan menghukum seseorang itu dengan tidak berlaku adil kepada statement yang dia buat. Maknanya kembali pada isu empathy juga. So maksudnya orang nak tunjuk terror. Aku besar, aku nak cakap pandangan aku ni betul. So I will say anything. Saya akan cakap apa juga. Janji saya punya bicara saya itu lebih kuat, lebih nak didengar oleh orang. Tapi dia tak tengok orang yang dia cakap tu, kena dia sebut tu, macam mana dia bully perasaan dia, mentally dia, banyak benda yang akan berkaitan. Jadi pada saya, positifnya cyber ni orang semua boleh bercakap. Orang boleh bagi pandangan. Tetapi negatifnya bila kita cakap tak ada sepadan. Itu bahaya. Betul. Dan kita pula nak kontrol orang dan kita nak create environment yang negatif itu saya ingat semualah pada kita berhati-hatilah, kita perlu bertanggungjawab. Tak kiralah kita ni bercakap dalam alam cyber ataupun dalam bentuk kita berdepan begini, kan. Rasa tanggungjawab untuk bercakap dengan platform dengan benda yang betul itu. Okey, sebalik itu saya punya komen adalah cyberbully ni satu benda yang kita tak pasti apa niat dia. Siapa niatnya. Kita ada cyberbully, kita cyber trooper, macam-macam, kan. Macam-macam jenis dalam. Macam mana yang ada di fizikal itu sekarang dah banyak ada dekat cyber, kan. Tapi niat dia tu kita petikaikan kadang-kadang. Apa niat seseorang tu? Apa hasil yang nak dia dapat ni? Apa hasil? Saya bully, kan, contohnya. Bagi serang kiri kanan kat dah dia. biasa tu. Apa yang saya nak? Saya dah biasa dah kena tu lagi. Kena satu hal, tetapi saya ada niat saya. That's why saya nak sebut cyberbully ni dia ada niat dia. Dia ada niat dia. Dia ada intention dia. Dan kita harap supaya kita satu hari nanti boleh kontrol atau boleh kawal benda ni. Maknanya mungkin melalui didikan jugalah. Sebab tu kadang-kadang teknologi ni bagus, tetapi kita kena bersedia menghadapi teknologi. Jangan macam mana kita nak bersedianya. For me, buatlah apa benda yang baru pun kat dunia ni, tetapi kalau manusia itu tidak ada integriti, rasa tanggungjawab, dia tak akan boleh mengawal benda-benda yang negatif itu. Saya ulas sikit YB sedikit sebelum kita pergi ke break. Yang ni saya juga pernah berbincang dulu dengan Syarum dengan episod sebelum ni, di mana kami harus melihatkan anak-anak muda di sekolah. Selalu ni didik mereka sebab the change of media semua ni berlaku siapa yang gunakan yang pertama? Anak-anak muda. Kita. So di sekolah, isu social media, isu cyberbullying ni sepatutnya jadi daripada in their textbook, di mana mereka belajar macam mana nak gunakan social media dengan cara yang betul, dengan integrity. That's the things you say, YB. You see? So patah balik comes to the education system development of our country. Bagaimana kita nak start daripada grassroots, down from the beginning. Sebab yang sini ni kita dah keras kepala, kadang-kadang kita dah stubborn. Macam ni kita dah usia, kita stubborn, kita dah 30, 40, 50 years dengan mindset macam ni, kan. Nak tukar kadang-kadang very difficult, you see. Bukan semua, mungkin ada yang boleh, tetapi to didik dia from the grassroots beginning stages.
Itu saya rasa. Pada saya satu benda yang selalu saya impikan. Saya setiap kali ke depan saya fikir apa tamadun yang kita nak bina. Ya, kalau kita ada cyber, kita ada dunia yang baru yang kita melangkah, tamadun apa yang kita nak create? Ya, kalau kata tamadun yang orang nak ingat kita, legasi kita, tamadun dengan teknologi dan sebagainya sebagai tamadun yang positif. Itu penting. Tapi kita tak mahu yang unsur-unsur yang bully, statement yang negatif ini yang diingati. Jadi how we create our world actually itu adalah based on macam mana kita react dan kita susun kehidupan kita. Betul. Right. Jadi perbincangan kita agak hangat sekarang ya. Jadi untuk kita sejukkan keadaan, kita akan berhenti seketika dan kita akan sambung semula dengan soalan yang seterusnya selepas rehat nanti. Bertemu kita sekali lagi dalam program Terus Terang yang dibawakan khas dari studio kita Budak Ampang. Sebelum kita berehat tadi, kita telah dengarkan berkait tentang isu yang berkait dengan wanita, yang mana daripada aspek yang viral sebelum ni dan juga apakah implikasinya bila dengan keadaan media sosial kita yang agak mencabar, khususnya kalau kita lihat pada komen-komen yang diluahkan. Jadi kita nak teruskan dengan soalan seterusnya YB ya. Kalau kita lihat sekarang lah YB kan, dengan kita pun dah setahun berhadapan dengan COVID-19. Okay. Jadi kita telah lihat bukan setakat macam tadi perbincangan kita, bukan setakat sekolah saja yang terjejas dari aspek educationnya, tapi juga aspek-aspek lain juga seperti peniaga. Khususnya kalau kita lihat yang baru ni ada yang nak lockdown, ada yang tak setuju kan. Dan bila kita tengok dia aspek yang tak setuju pula, dia adalah menyatakan ada aspek sumber pendapatan kan. Jadi bila bercakap tentang isu tu, pastinya peniaga lah yang paling terjejas, sebab kalau tutup duit tak masuk kan, macam mana nak teruskan survival kehidupan. Jadi sebagai exco yang menjaga kesejahteraan bandar kan, jadi kita nak mendapatkan pandangan YB lah juga. Apakah langkah-langkah yang mungkin telah diambil untuk membantu supaya rakyat kita, tak kiralah dari aspek pelajar ke, peniaga ke, bagaimana untuk pastikan kehidupan mereka ni dapat diteruskan dengan positif. Silakan YB. Okey, panjang nak cerita ni kan. Tetapi soalan menarik ya. Maknanya kita lihat sekarang ni bila berlakunya norma baru ya, benda-benda yang kita unexpected dalam hidup ini. Betul. Ada perkataan yang saya pick up tadi adalah survival. Bagaimana kita nak survive, macam mana kita nak melepasi ataupun orang kata hidup ataupun selesailah ya masalah kita walau macam mana ada. Ada 4 benda kalau saya boleh kongsikan. Ini tak kira lah sama ada anda peniaga ataupun anda seorang politician, whoever you are, ya, anda di kampung, di bandar kan, di mana pun di dunia ini, pada saya berpegang pada 4 benda ya. Pertama, kita kena ada adaptasi. Ya, kita kena adapt. Kita pandai, kita kena adapt. Maksudnya kita kena pandai untuk boleh menyesuaikan diri. Ya, pertama. Betul. Tetapi apa alat yang paling penting untuk menyesuaikan diri ini adalah mindset kita, minda kita. Ya, alat itu, tools. The tools actually your mind. Yang mind ni maknanya kita kena, mental kita kena kuat, ya, kena kuat. Ya, meniaga tak boleh, lockdown tak boleh kan, mind kita macam mana. Lepas tu yang ketiganya, kita kena fikir juga tentang bagaimana attitude kita ke arah itu. Ya, nak ambil benda negatif ke positif ke, ya. So kita ada how to going to adapt, bagaimana minda kita, tools yang ada dalam kepikiran, sebab yang lain susah kita nak bergantung. Hanya ada kepada pemikiran kita, mental kita, okey. Dan bagaimana attitude yang nak kita nak berdepan dengan perkara ni. Positif ke kita nak ambil negatif. Itu penting. Dan yang keempatnya adalah
peranan juga penting kerajaan. Macam saya lah, saya kerajaan, sebahagian daripada pentadbiran kerajaan. Saya fikir, apakah ekosistem yang perlu saya sediakan? Kadang-kadang rakyat kita strong, rakyat kita bersedia, rakyat kita cuba, tetapi ekosistem tak ada. Ekosistem tak ada kan? Problem, kan? Macam mana nak buat ni? Nak kena adjust sikit perniagaan ni, kan? Contoh contoh macam di Selangor, kita ada satu program namanya Go Digital. Go Digital. Saya ni pergi, penjaja kata pergi digital. Kami tak mampu nak sediakan tempat, pergi transform kepada perniagaan atas talian. Tetapi kalau ekosistem itu tidak diwujudkan, ke talian apa? Mereka faham pun tidak apa tu digital, kan? Apa trainingnya, apa perkakasannya, bagaimana nak buatnya. Saya tak kata semua orang tak tahu. Ada yang tak tahu, tetapi yang tak tahu tu golongan terbesar. Ekosistem apa yang perlu kita wujudkan. Jadi 4 perkara ini amat penting untuk kita berbincang ataupun kita mengulas supaya survival kehidupan itu boleh berlaku. Adaptation ataupun penyesuaian itu penting. Nak norma baru ni sebab COVID setahun lebih, kan? Dekat 2 tahun tak ramai yang boleh buat betul-betul. Betul. Kan? Tak ramai yang betul nak jalan, menjarakkan diri dia dan sebagainya. Itu very basic thing. Ini kan pula mengubah kehidupan. Sebab saya selalu ambil bidalan macam dinosaurs lah. Kalau tak boleh nak adapt, apa maksudnya? You will not discontinue. Betul. Kan? You will be discontinue. You will fail. Kita akan gagal. Jadi adapt. Gunakan minda kita, kuatkan pemikiran kita. Orang kan orang cakap tentang mental health sekarang problem. Bila masalah ni je tak kuat minda dan sebagainya. Betul. Sebab tools yang Allah bagi ni tak digunakan sebaiknya. Lepas tu kita perlu ada juga attitude yang betul. Memang banyak benda yang kita rasa banyak pun dia buat, tetapi jangan salahkan semua orang. Betul. Sesuaikan diri. Sesuaikan diri. So jangan salahkan kerajaan semua dan jangan salahkan rakyat semua. Sesuaian bersama-sama. YB di Selangor, kami saya tahu ni ada program-program bantuan dari segi pinjaman juga, macam Hijrah Selangor. Hijrah Selangor satu program saya rasa yang sangat menarik kepada rakyat Selangor juga, sebab dia ada multiple program dalam Hijrah Selangor ni. Inilah program yang diperlukan bukan hanya di Selangor tetapi juga di Pahang, di Penang, di Johor, di semua, So kalau ekosistem dia mereka semua bergabung untuk membantu masyarakat kita pada masa yang agak susah sekarang kan, dengan keadaan COVID. Sebab we don't know. COVID ni mungkin ada 3-4 tahun lagi. Adakah kita duduk dan just terima tunggu? Tak boleh. That's why YB cakap. Kita mesti inisiatif untuk membangunkan keadaan sekeliling kita dan secara kolaboratif negara kita dan ekonomi kita akan bergerak sekali. Betul. That is the first thing. Kedua adalah daripada segi digital, digital kepada masyarakat sekarang, dia orang rasa senior-senior ni tak faham digital transformation. Okay. We have to understand, bukan semua anak muda, walaupun population is quite a young population sekarang, yang senior-senior atau yang tidak berapa faham dengan digital business ni, mungkin zaman sekarang kita susah nak dapat kerja. Anak-anak muda kita, walaupun pakcik hantar anak ke sekolah universiti, keluar mendapat gaji RM1,200 sebulan. Minimum wage kita 1,001, 1,002 kan? Kenapa tak digabungkan di mana anak beliau membantu ibu bapa mereka untuk membangunkan bisnes and work smart as a family? These are pocket stories lah, bukan semua. Sama pemikiran kita. These are pocket story. Kita cakap everybody boleh buat macam ni. Tapi yang lain, kita buat program lain yang tidak dalam golongan ini, you see. So bagi saya, the smart partnership has to work. Kenapa tidak dengan keluarga sendiri? Istilah dia yang betul adalah bagaimana kita nak jadikan seorang usahawan tu selain pada kreatif, inovatif tu adalah resourceful. Dia tak pandai, dia tak faham pun digital ni, tapi anak dia ada. Dia hantar pergi belajar, dia pergi, kadang anak kita keluar universiti kan, tak buat apa-apa. Buat apa? Tak boleh tolong mak dia ke? Dia hari-hari dia tengok mak dia kan, angkat barang, pergi berniaga, buat karipap. Tak terdetik ke hati dia, mak, tak apa mak, kami tolong. Kan? So that's why saya baru ni saya buat dalam Hijrah, saya kata Hijrah Selangor, kita bagi gadget.
Tetapi jangan suruh mak dia buat atau bapak dia buat. Suruh anak dia yang belajar. Hantar kursus kat situ. Then dia help. Kata kalau kita train pun train second generation. Because this is the future generation. Future generation maknanya dia yang faham dan dia yang patutnya garap benda ni. Kalau cerita pasal hijrah ni memang menarik. Kita bermula bukan sebab usahawan. Saya masa jadi exco kebajikan dulu, tahun 2008. Saya minta pada Menteri Besar pada ketika itu, boleh tak saya nak implement workfare policy from welfare to work. At least saya kata, at least rakyat di Selangor boleh berbatang 1,500. That's the mindset saya bagi. Itu macam sekarang saya kata, alhamdulillah kita dah transform jadi perniagaan kecil-kecilan. Tapi apa yang kita buat, kita nak tengok rakyat kita boleh jawab beberapa soalan. Contohnya kalau dia berniaga, berapa banyak dia nak bawa balik rumah kat rumah satu hari. Ni tak ada, main berniaga je. Tak boleh. At least saya kata, kita semua ni peniaga-peniaga kecil, bawa balik rumah 150 ke 200 ringgit. Buatlah apa-apa. Kalau nak duduk Selangor ni, tak ada pendapatan minimum 150 ke 200 ringgit. Susah nak hidup. Kan? Susah nak hidup. Susah. Macam mana caranya? Kan? Lepas tu bila nak capai, nak buat tu 150 ringgit tu hari-hari saya cakap. So, that's it. Kalau kita nak salahkan pihak luar yang luar kawalan kita ni, sampai bila pun kita tak akan dapat menjawab pada soalan personal kita. We want to survive. Betul. How much berapa banyak kita perlu buat untuk survive kehidupan kita. Kalau kita perlu resourceful lah tadi kan. Kalau kita seorang yang buat, kita tak mampu. Mungkin kita perlukan orang lain. Saya dah melalui benda semua. Saya juga peniaga kecil dulu masa mak saya kecil-kecil. Saya kecil-kecil bantu mak saya kan. So kita boleh faham. Boleh faham. Jadi keywordnya adalah adaptation, dan daripada adaptation itulah yang akan membawa kepada smart generation Gunakan tools. Gunakan tools. Resourceful. Okey YB, memandangkan kita punya production team pun dah berikan isyarat masa kita dah tak berapa lama. Jadi saya terus kepada soalan yang terakhir untuk slot episod kali ini, yang mana ayat ini kita kembali kepada parti pula YB jadi agak panas sedikit. Ni soalan kita nak tanya sebab jadi sebab ni YB. Sebab orang banyak bercakap pasal benda ni. So kita better discuss kat sini, bagi tahu kat masyarakat orang Selangor kita ni apa pandangan masing-masing. Sebab orang selalu bercakap luar. Kan? Saya pun dapat soalan tu, betul ke macam ni? Betul. Kita bukan pimpinan. Saya bukan pimpinan. Saya bukan dalam jawatan yang boleh menjawab semua ni. So kita nak tanya terus kat YB. Ni Syarom tadi Syarom. Kita terus terang. Tak masalah. Okey, soalannya macam ni YB. Sebab ini pun rata-rata macam Dato' Hans pun kata tadi, ramai dah bertanya Jadi sebelum ni, khususnya di Ampang lah Ampang sebelum ni bila penyandang selalu bermain dengan sentimen Ampang Sik Wanita. Kan? Kena pula untuk Don Lembah Jaya sebelumnya pula adalah wanita. Bekas Ketua Wanita Keadilan Pusat. Sekarang dua-dua dah tak ada dalam parti. Jadi kita nak lihat jugalah apakah kesinambungan wanita, sebab memandangkan sentimen ni pun dah berlega di kalangan masyarakat kita di sini, yang mana ramai yang nak kali ni biarlah calon tu biarlah orang tempatan dan yang buat kerja, sebab dah penat dah kena macam-macam sebelum ni YB Jadi adakah Ampang Sik Wanita tu akan terus dicanangkan untuk PRU yang akan datang? Sebelum saya nak jawab tadi, saya nak tambah sikit. Bukan hanya Ampang, tetapi kursi-kursi ataupun tempat-tempat yang diwakili oleh wanita. Ya, betul. It's not just Ampang we're talking about. Ini secara holistik sebab I think it's unfair kalau kita just about Ampang Kita kena cakap about the whole structure. Dalam perlembagaan kita, the Buristis, there's obviously a certain amount untuk wanita. I don't think that's the issue. Isu dia sekarang adalah orang mengatakan adakah this is sebab history dia macam ni, kita kena ikut juga history macam ni. Adakah pelambang mengatakan tu? Biar saya jawab. Sila. Sebelum tu saya nak beritahu. Sekarang ni baru dapat jawatan. Bukanlah baru, dah hampir 6 bulan diberikan mandat sebagai Timbalan Pengarah Pilihan Raya Pusat. Tahniah. Okey. Saya bagi sedikit ni, memang daripada dulu pun banyak terlibat dengan pilihan raya. Bila kita bercakap tentang kerusi, kita cakap pasal kerusi. Saya sokong dengan apa yang Hans sebut tadi, biar kita cakap secara umum terlebih dahulu kan. Kita parti meletakkan sasaran minimal 30% kerusi-kerusi ini wajar ditandingi oleh wanita.
Persoalannya ditandingi, lepas tu kalau dimenangi lagi bagus. Okey? Contoh, sebab tu sekarang kita ada 11 MPs wanita. Contohnya di Kerajaan Selangor kita ada hampir 6 kita ada adun wanita. Ya, kenapa benda ni penting? Kerana itu adalah kita punya bagaimana kita nak meletakkan 30% itu dapat dicapai. Kebetulan kerusi Ampang, kerusi Lembah Jaya, Batu Tiga, kerusi saya dah 3 penggal pun wanita. Tahniah dia Batu Tiga. So ada banyak kerusi lagi yang begitu rupanya ya. Tetapi itu bukanlah satu benda yang definite. Ya, kita pernah aja merubah kerusi tetapi bilangan tidak berubah. Bilangan tidak berubah. Itu. Tetapi kebetulan bila berlaku pengkhianatan ini, yang mengkhianat itu adalah mereka yang orang besar dalam kalangan pimpinan wanita. Dan bila saya diberi mandat sebagai Ketua Wanita Selangor, perkara pertama yang biasanya kita ingin survivekan ataupun selamatkan adalah kerusi-kerusi wanita ini terlebih dahulu. Sebab itu bila kadang-kadang orang kata betul ke YB Roziah nak bertanding Ampang, this is not the issue. The issue is bagaimana kerusi-kerusi wanita ini wajar diberi perhatian. Betul. Beri perhatian, saya sebut diberi perhatian. Dia punya formulanya incumbent selalunya kekal. Tetapi it's subject to subject to change. Subject to change. Tapi okey, keywords dia macam ni. Siapa nak provide leadership di Ampang? Okey? Ampang satu kerusi keadilan yang menang yang perlu ada leaders untuk provide that leadership. Ya, yang boleh menyatukan balik parti keadilan. Itu asas. Okey, parti keadilan itu perlu disatukan. Dan memanglah mana-mana pilihan raya bertanding untuk menang. Betul. Ya? Takkanlah tak nak bertanding untuk kalah. Itu dia. Tak ada orang bertanding untuk kalah. Jadi pastinya banyak kriteria lain. Saya nak sebut dekat sini. Bukanlah semata-mata indicationnya atau KPI-nya mesti orang tempatan, rajin buat kerja. Tetapi kita kena fikir panjang sikit. Apa yang berlaku sekarang ini dalam pengkhianatan adalah bila mana mereka yang diberi mandat itu lari daripada landasan yang betul. Jadi untuk mempertahankan keadilan bukan parti saja, aspirasi reform dan sebagainya, siapa yang nak buat ni? Ramai di kalangan kita bila menjadi wakil rakyat lupa. Dia fikir ini aku punya. Batu Tiga ni tak ada aku mati, contoh. Tak ada, jangan haraplah kan. Ramai lagi orang boleh masuk kan. Tetapi apakah Batu Tiga boleh, contoh Batu Tiga lah kan, cerita pada kursi lain kan mahulah Batu Tiga ni boleh mempertahankan parti kita. Saya pernah letak jawatan Exco, saya nak sebut 2014 masa krisis Menteri Besar. Saya cakap dengan masa tu Ketua Umum lah, Datuk Seri Anwar Ibrahim, don't worry Datuk Seri, I will be with party. Jawatan ni tak penting. Tak penting. Kan? Tak penting. Betul. So, nak cari kandidat, biarlah cari kandidat yang loyal dengan parti. Yes. That is the main. Betul. Kalau cerita pasal rajin, cerita pasal orang tempatan, saya ceritalah Saya nak tanya, itu sekarang ramai juga ni orang yang bila dapat jawatan tak nampak mata hidung pun. Yes. Okey. Jadi kalau kata saya ni dah Batu Tiga ni dah 3 penggal. Kan? Macam mana orang ukur wakil rakyat tu? Rajin pergi orang meninggal, kenduri, bagi bantuan, that's it? No, kita nak tengok apa dasar yang dia nak buat. Debat apa yang dia nak buat dekat parlimen atau DUN? Apa je aspek-aspek penting yang nak dilontarkan? Apa masa depan, contoh kalau Ampang? Apa masa depan Ampang yang nak dikongsikan? Agendanya apa? Kan? Jadi banyak perkara. Jadi balik pasal panasnya contohnya Ampang. Siapa nak bertanding ni? Tanggungjawab saya sebut. Tanggungjawab saya memastikan kelangsungan agenda 30% itu dijaga sehinggalah parti membuat keputusan. Bukan saya menentukan. Jadi saya Ketua Wanita Selangor, saya pergi satu Selangor. Kadang-kadang saya pergi
Tapi masalah kita ni, kalau kita pergi satu tempat ni, orang kata kita nak bertanding. Okay, Saya pergi Subang, Sungai Buloh. YB Roziah tu nak bertanding kot Sungai Buloh. Tidak. Ini tanggungjawab. Betul. Kita nak memperkukuhkan organisasi parti. Okay. Jadi penting saya nak cakap, kita bawa pasukan. Yes. Kita kena provide leadership, kita bawa pasukan keadilan, akhirnya kita nak memenangkan parti keadilan. Itu penting. Itu paling penting. Paling crucial dalam tanggungjawab, dalam bebanan saya adalah kerusi Ampang contohnya, kerusi di mana-mana wanita bertanding, tak kira lah nanti bertukar ke apa ke, mesti menang. Mesti menang. Itu besar tanggungjawab pengarah pilihan raya. Saya tertarik YB yang apa YB katakan. Okey, dalam perlembagaan mungkin kata 30% kan. Ini sebabnya kalaupun kita lihat di Ampang, puratanya lebih kepada wanita daripada pengundi kita di Lembah Jaya dan juga Ampang. Okey, wanita satu. Isu kota yang 30 ni, saya rasa tak boleh ada kota 30 saja. Sebenarnya saya rasa 30 is minimum, kalau pergi 40 pun tak apa. Yes, Bagi saya tak ada isu. Lelaki ke wanita ke, it's no issue sebab performance dengan result yang perlu diadakan. Kita tidak boleh. Tak, I'm very fair. I'm very fair. I'm very clear sebab untuk parti you want a winning candidate. Senang. You know, whatever you cakap, yang kerja, winning candidate dan loyalty. Tadi YB cakap loyalty. Loyalty ni sebenarnya kehilangan loyalty kepada individu adalah bila jawatan atau wang diletak kepada individu itu. Dia nampak benda yang game lebih besar. Oh, dulu saya start sini saya janji A to Z. Bila sampai sini saya melihat, alamak, ada lagi besar. So mindset individu, adakah kekuatan individu tu kukuh kepada loyalty dan integriti beliau? Ya, pasti. These are the essence yang kita harus cari dalam leadership. Itu bukan hanya cakap asal parti keadilan. Kita cakap asal parti, semua parti. Sebab di dalam parlimen bukan hanya satu parti yang ada wakil-wakil rakyat mereka. Sebab tu saya sebut pasukan tadi. Yes. Dan sesiapa yang diletakkan di Batu Tiga ataupun di Ampang, sesiapa yang kita bergerak sebagai parti, sesiapa yang diletak di jawatan tu untuk PRU, semua pasukan-pasukan ni harus mendapat data mereka, tenaga usaha, loyalty mereka di belakang individu itu. Betul. Itu realiti dia. So bila kalau YB gerak di Ampang ke di Batu Tiga ke, it's good for the party. Betul. It's good for the party. Kenapa tidak? Kenapa nak menahan? Kenapa? Isu dia adalah individu selalu menahan. So konsep kita budak Ampang very simple. Siapa yang kerja, kita bekerja sama. Betul. Tapi ada satu perkara lah macam saya melihat tentang bagaimana halangan-halangan. Selalunya kita bercakap tentang wanita, kita nak letak 30% minima. Hatta Selangor, alhamdulillah, saya fight untuk contoh tanggungjawab saya untuk fight 30% ahli majlis. Bukan senang. Tentak-entak meja kadang nak mempertahankan kita punya hujah. Tetapi halangan-halangan saya nak sebut. Ada halangannya, tetapi kenapa kita tidak acted ataupun kita tidak bersikap macam kita kata go standard punya prosedur. Kita tak pakai double standard. Orang perempuan ni dia kena extra sikit lah. Contohnya kalau dia layak, kalau dia mampu, dia terbukti integriti dan dia boleh membuat apa-apa pun dasar ataupun orang kata perkara yang baik untuk rakyat contohnya. Saya nak bagi tahu 5 tahun ni bukan pendek. Yes. Bukan panjang, pendek saya nak sebut kan. Saya 3 penggal. Lepas tu bila saya jadi Exco, saya baru je bertukar daripada portfolio luar bandar kepada bandar, jaga perumahan dan sebagainya. It means anything can change. Masih pendek, tetapi bukan jawatan itu yang kita nak orang ingat kita. Orang kita nak ingat, Roziah Ismail ni kalau dia jaga perumahan, apa dia benda yang dibuat? Perbezaan daripada legasi dia tu apa? Legacy. Di Ampang contohnya kan, siapa pun bertanding, what is my vision? And then bila saya tinggalkan contoh di Batu Tiga, apa yang dia dah buat sebenarnya? That is the kayu ukur yang kita nak buat. Problem kadang-kadang kerajaan jatuh bila satu, kita punya ahli-ahli parlimen dan adun ni tak ada integriti, melompat dan sebagainya. Mereka je sebenarnya tidak ada wawasan. Kita nak bawa, nak carry pasukannya macam mana? Contoh macam saya pernah menjadi setpol kepada Kak Wan, Presiden Parti pada kita gitu. 2018 masa tu pun dah nampak, dah naik dah untuk nama pergi parlimen. Saya cakap Datuk Seri Aziza, Kak Wan akan insya-Allah menang, saya kata kan, menang. Tapi siapa yang akan membantu Kak Wan?
Ya, dalam meletakkan polisi-polisi yang baik. Kan, saya tak kata saya bagus, tetapi saya rasa saya nak offer. I don't want to be an MPs, but I want to offer to help you. Part Sebab of tu the saya tolong. part of the jigsaw puzzle. Kan? Jadi bila Kak Wan jadi je, dan saya begitu tekilan seronok bila dia kata dia nak ambil portfolio wanita, because itu bidang saya. Alhamdulillah Kak Wan, I will help you. Yes. So apa pertama perkara yang saya buat dalam legasi yang saya nak letak semasa Kak Wan tu, Kak Wan, kita kena janji kita kepada wanita untuk memastikan caruman untuk wanita tu terlaksana. 2 bulan saya pegang jawatan sebelum saya minta dikembalikan diri Selangor semula jadi exco. Saya olah semua mesyuarat supaya Aisuri itu menjadi kenyataan. Alhamdulillah bulan 11 masuk dan itu berlaku. Jadi itulah legasi yang kita tinggalkan walaupun dalam masa 2 tahun, tapi ada kebanyakan menteri kita Allah mak tak sempat nak buat 2 tahun setengah. This is not about sempat atau tak buat. You buat atau you tak nak buat. Betul. Itu problem dia kan. Okay. So panjang cerita Ampang ni, nanti kita bincang lain lah. Seronok. Saya minta maaf kita tanya soalan tu. Orang tadi berani you tanya soalan tu. Kita nak tanya sebab kita nak tahu masyarakat atau penduduk Ampang tahu keadaannya. Tak ada nak bergaduh-gaduh kat Ampang ni atau apa. It's just that we work together. Orang luar mungkin tengok kita bergaduh, tapi sebenarnya kita buat public lah. YB, Terus terang. YB Kita kalau okey je. YB kalau dengar Wan cakap, oh YB macam ni, lepas tu pergi kat YB Hans macam ni. Benda patut kita boleh duduk bincang, tak ada masalah pun. Kita okey je. Tapi masa ketika dikonfirmkan siapa, saya selalu sebut, kita ganding tangan, susun kita punya jentera, pastikan menang, dan Zuraidah no more in Ampang. Itu saya cakap, no more in Ampang. Itu penting. Itu penting. Okey YB, mandangkan kita berada di penghujung segmen dan seperti biasa suka untuk saya ingatkan bahawa program kita ini akan sentiasa bersiaran pada setiap hari Jumaat jam 9 malam. Yang mana kali ini, kalau yang lepas kita sebab Ramadan kita start pukul 10, kali ini kita kembali pada pukul 9 malam. Boleh tonton di semua saluran media Kita Budak Ampang. Memandangkan kita masih lagi dalam mood Hari Raya YB jadi mungkin YB ingin menyampaikan ucapan kepada penonton terus terang kita. Okey. Ucapan Raya. Silakan YB. Okey, saya Rozia Ismail lah kenalan, mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua pendengar-pendengar. Tetapi dalam hati saya, raya kali ini begitu memberikan satu menginsafi kita semua bahawa kadang-kala dalam kehidupan ini tak semua yang kita nak kita dapat. Tetapi yang penting, apa juga hari-hari yang mendatang, baik hari raya ataupun masa-masa yang akan datang, hari-hari kebesaran dan sebagainya, yang penting kita lalui dengan penuh rasa redha. Kita rasa appreciate Allah Tuhanku telah pun bagi kita laluan itu kan. Jadi saya nak ucapkan kepada semua, hari raya sepatutnya hari yang kita penuh menginsafi tentang siapa kita, ke mana kita nak tuju. Tetapi yang penting adalah hari raya ini adalah untuk kita memberikan yang terbaik, baik untuk diri kita ataupun untuk rakyat. Sebab itu saya selalu sebutlah, kalau orang nak masuk politik dan sebagainya, yang penting adalah kita kena tanya kenapa kita nak terlibat. Betul. Yang itu kita tu penting. Jadi selamat Hari Raya semua. Dalam happy, jangan terlalu happy. Kita ingat COVID masih tinggi. Lagi tinggi. Kita potongkan rantaian COVID tersebut. Betul. Jadi sebelum kita berakhir, suka untuk saya ungkapkan satu pepatah yang agak popular, yang mana berkait dengan apa yang YB Rozia Ismail katakan tadi, berkait dengan legasi. Kita lahir dalam keadaan kita menangis, tetapi orang di sekeliling ketawa gembira kerana kehadiran kita. Namun biarlah bila kita berakhir, kita pergi dan ramai orang tangisi pemergian kita atas legasi yang kita tinggalkan. Dari studio Kita Budak Ampang, kita akan pastikan anda berterus terang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.